Ungkapkan fungsi kuadratik f(x) sama dengan 5 tolak 4x tolak 2x kuasa 2 dalam bentuk a dalam kurungan x tolak h kuasa 2 tambah k, dan seterusnya nyatakan koordinat titik minimum atau titik maksimum fungsi tersebut. Okey, pertama sekali, ungkapan yang diminta ni bukan saja-saja minta. Sebaliknya, daripada bentuk ungkapan ni lah kita dapat menyatakan dengan jelas titik minimum ataupun titik maksimum bagi fungsi kuadratik yang dia bagi tu. Jadi untuk menentukan sama ada fungsi kuadratik ni akan menghasilkan titik minimum atau titik maksimum bergantung kepada nilai A dia. A merujuk kepada kita punya pemalar untuk x kuasa 2 dan pemalar untuk x kuasa 2 kita adalah negatif 2. Maksudnya A kita dekat sini negatif lah. Jadi bila A kita negatif, kita akan dapat satu graf yang berbentuk masam. Dan titik pusingan graf yang berbentuk masam ni kita namakan sebagai titik maksimum. Okey, sekarang kita dah tahu dah fungsi kuadratik yang dia bagi ni akan menghasilkan titik maksimum. So nanti at the end of the question kita akan dapat nyatakan koordinat titik maksimum dia. Seterusnya kita akan ungkapkanlah dalam bentuk yang diminta ni. Untuk ungkapkan dalam bentuk yang diminta ni, kita akan apply ilmu kita yang kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kaedah penyempurnaan kuasa 2 yang masa kita nak selesaikan soalan persamaan kuadratik tu kan, kita akan apply balik yang tu. Cuma kita kena buat beberapa adjustment lah, sebab yang kita buat dulu untuk persamaan kuadratik, yang sekarang ni untuk fungsi kuadratik. Kalau dulu untuk persamaan kuadratik tu, apa yang kita buat adalah kita akan ungkapkan dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx sama dengan c. Betul tak? Itu dululah masa kita buat untuk persamaan kuadratik. Untuk fungsi kuadratik ni, kita kena ungkapkan dalam bentuk arm dia, iaitu fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kenapa? Sebab masa kita buat persamaan kuadratik dulu, kita boleh pindah-pindahkan tau. Maksudnya, daripada bahagian kiri sama dengan, kita pindahkan ke bahagian kanan sama dengan. So, kalau kita nak A kita tu negatif, kita pindahkan je lah ke bahagian yang bertentangan. Jadilah positif. Ataupun sebaliknya lah. Mana kata bolehlah pindah-pindah tu. Dan untuk persamaan, kita boleh suka-suka bahagi apa semua kan. Tapi untuk fungsi kuadratik, tak boleh tau. Okey, tengok tengok apa yang akan berlaku. Okey, mula-mula sekali cikgu akan ungkapkanlah dalam bentuk arm ni. So, dia akan jadi fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tambah dengan 5. Okey. Seterusnya, apa yang akan kita buat masa kita gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 masa persamaan kuadratik dulu? Kita akan pastikan A kita 1. A kita tu nilai dia 1. Jadi, masa kita jumpa A kita negatif 2, apa kita buat dulu? Kita akan bahagi je lah dengan negatif 2. Dan sebutan-sebutan yang lain pun kita akan turut bahagikan dengan negatif 2. So, nanti jadilah A kita tu 1. Tapi macam cikgu cakap tadilah, sekarang ni kita bukan buat persamaan, kita buat fungsi. Kalau persamaan tu bolehlah pindah-pindah suka-suka, bahagi suka-suka kan. Tapi untuk fungsi tak boleh. Apa yang kita boleh buat hanya sekadar faktorkan sahaja. Jadi kita akan keluarkan negatif 2 ni. Keluarkan macam mana? Dia akan jadi macam ni. Fx sama dengan negatif 2. Okay, tengok cikgu nak faktorkan ni. Buka kurungan x kuasa 2 tambah dengan 4x per 2 tolak dengan 5 per 2. Kalau nak tahu apa yang kita faktorkan ni betul ataupun tidak, cuba kita kembangkan balik. Bila kita kembangkan balik, kita mesti dapat macam yang kat atas balik. Yang asal tu kan. Kalau tak dapat macam yang asal, maknanya kata apa yang kita faktorkan ni salah. Okay, cikgu tutup sekejap yang atas ni. Negatif 2 darabkan dengan x kuasa 2, kita akan dapat negatif 2x kuasa 2. Dapat tak negatif 2x kuasa 2? Dapat. Negatif 2 darabkan dengan positif 4x per 2. 2 dengan 2 boleh potong, yang tinggal negatif positif 4x. Negatif jumpa positif, negatif lah. So, dia akan jadi negatif 4x. Dapat tak negatif 4x? Dapat. Okay, yang terakhir, kejap nak sendawa kejap.
negatif 2 darab dengan negatif 5 per 2. 2 dengan 2 boleh potong. Yang tinggal negatif dengan negatif 5. Negatif jumpa negatif, positif lah. So, makna kata positif 5. Dapat tak positif 5? Dapat positif 5. Maksudnya apa yang kita faktorkan ni dah betul. Okey, cuma sekarang ni cikgu nak permudahkan dulu yang ni. Cikgu nak permudahkan dulu sebab 4 dengan 2 ni kan boleh dibahagikan. So, fx sama dengan negatif 2 dalam kurungan x kuasa 2 tambah dengan 2x tolak 5 per 2. Okey. Lepas tu, bila kita dah dapat A kita 1, sekarang A kita dah dapat 1 dah. Betul tak? Okey. Kita buat apa pula lepas tu? Kita akan keluarkan kita punya B. Okey, sama jugalah. Kat sini kita keluarkan apa kita punya B. B kita adalah positif 2. Makna kata 2 lah. Kenapa kita kena keluarkan B? Sebab masa kita buat untuk persamaan kuadratik dulu, kita akan tambahkan B per 2 kuasa 2 di kedua-dua bahagian kiri dan kanan sama dengan, betul tak? Tapi ingat, sekarang kita bukan buat persamaan tau, kita buat fungsi. Instead of kita tambahkan di kedua-dua bahagian, kita akan tambah dan tolakkan. Kita akan tambah dan tolakkan di satu bahagian yang sama sahaja. Okey, cikgu tambah tambah dan tolakkan. Kalau dulu cikgu tulis tambahkan je, sebab itu masa tu persamaan kuadratik kan. Nampak beza dia. So ni kena alert ni. Sebab tu cikgu cakap awal-awal tadi, kita akan buat sedikit adjustment. Okey, so sekarang ni kita buat dulu. Kalau B kita 2, B per 2 kita akan jadi apa? 2 per 2 kuasa 2, iaitu samalah juga dengan 1 kuasa 2. Okey, makna kata B per 2 kuasa 2 kita adalah 1 kuasa 2. Okey, apa kita buat? Sama je macam penyempurnaan kuasa 2 yang kita buat dulu, iaitu fx sama dengan negatif 2. Okey, buka kurungan. Jangan risau, tulis je balik apa kita buat sini tadi. Okey, x kuasa 2 tambah dengan 2x. Okey, cuma sebelum kita tulis kita punya C ni, kita kena tambah dan tolakkan dengan B per 2 kuasa 2 kita ni, iaitu 1 kuasa 2 lah. So, dia akan jadi, buat tambah dulu tau. Tambah, okey, 1 kuasa 2 dan lagi 1 kita buat tolak. Sebenarnya kurungan ni tak perlu pun tak apa. Semua cikgu dah terbiasa. Okey, tolak dengan 1 kuasa 2. Okey, lepas tu barulah kita tulis balik apa kita punya C tadi, iaitu negatif 5 per 2. Okey, cikgu buat kurungan besar lah, senang. Okey, sebab dalam ni dah ada kurungan kecil, so luar ni cikgu buat kurungan besar. Okey, bukan isu besar pun, jangan risau. Okey, seterusnya apa kita buat? Masa kita buat penyempurnaan kuasa 2 untuk persamaan kuadratik dulu, 3 sebutan yang depan ni kita boleh combine. Combinekan macam mana? Seolah-olah kita abaikan yang duduk tengah-tengah ni, kita abaikan. So dia akan jadi fx sama dengan negatif 2. Okay, tengok apa yang berlaku Sini x kuasa 2, sini 1 kuasa 2. So dia akan jadi x tambah 1 tutup kurungan kuasa 2. Nampak tak? Okey, lepas tu yang belakang-belakang ni kita selesaikan macam biasalah. So dia akan jadi 1 kuasa 2, 1. So negatif 1 tolak dengan 5 per 2. Okey, yang ni kita boleh main kalkulator. So nanti kita akan dapat negatif 1 tolakkan dengan negatif 1 tolakkan dengan 5 per 2. Okey, nanti kita akan dapat negatif 7 per 2. Okey, contohnya fx sama dengan negatif 2 dalam kurungan x tambah 1 kuasa 2 tolak dengan 7 per 2. Okey, dah hampir siap dah ni, dah hampir siap dah. Okey, sekarang ni kita kembangkan balik. So dia akan jadi fx sama dengan negatif 2 darabkan dengan yang ni, dia akan jadi negatif 2 x tambah 1 kuasa 2. Okey, negatif 2 darab dengan negatif 7 per 2, dia akan jadi positif 7. Okey, jangan pula kamu pergi rajin, pergi kembangkan pula x tambah 1 darab dengan x tambah 1. Jangan, sebab apa? Apa yang kita buat ni dah memang bertepatan dengan bentuk yang dia minta.
Nampak tak? Ada A dekat luar, lepas tu dalam tu X tolak H. Sama lah ni, lebih kurang ni bentuk dia. A dekat luar kan. Kuasa 2 ada K. Sama dah ni. Okey, kita dah siap dah sebenarnya. Okey, jadi macam mana kita nak ungkapkan, macam mana kita nak nyatakan koordinat titik maksimum yang kita katakan tadi tu? Okey. Awak tengok X tambah 1 ni awak bawa keluar. Dia akan jadi X tambah 1 sama dengan sifar. Cara dia macam ni. Awak samakan je dengan sifar. Lepas tu X sama dengan negatif 1. Okey. X sama dengan negatif 1. Okey. Sekarang saya dah tahu dah. Titik maksimum tu X dia pada negatif 1. Y dia berapa? Y dia awak ambil je yang belakang ni, iaitu positif 7. Makna kata koordinat titik maksimum untuk fungsi kuadratik yang dia bagi ni adalah negatif 1, 7. Ini dia. Apa dia? Koordinat titik maksimum. Okey, cikgu harap kamu jelas. Okey, cuma cikgu nak tambahkan sikit graf kuadratik kita ni, kalau kita buat dia punya paksi simetri dia mesti bahagi sama rata kan. Dia akan bahagikan sama rata kita punya graf tu antara kiri dengan kanan, betul tak? Paksi simetri kita ni akan lalu dekat X. Jadi kalau soalan tanya awak lah, persamaan untuk paksi simetri akan jadi yang ni, X sama dengan negatif 1. Kalau soalan tanyalah paksi simetri. Okey. Dan seterusnya, katakanlah soalan tak minta koordinat tau. Dia hanya tanya apakah nilai maksimum bagi fungsi kuadratik ni. Kalau dia hanya tanya nilai maksimum, jawapan awak akan jadi 7. Okey, cikgu tulis lah. So, persamaan paksi simetri dia akan jadi X sama dengan negatif 1. Ni persamaan paksi simetri kita. Maknanya kata garisan yang duduk tengah-tengah ni kan, dia bahagikan sama rata. Lepas tu kalau soalan sekadar tanya nilai maksimum kita adalah yang Y tu, iaitu 7. Kalau negatif 7 lah, tapi kat sini dapat positif kan, so positif 7. Nampak tak beza dia? Daripada ungkapan ni ada banyak benda yang kita boleh keluarkan. Okey. Nampak tak? Koordinat titik maksimum macam ni. Okey, kalau persamaan paksi simetri macam ni. Kalau dia nak nilai maksimum sahaja macam ni. Kalau dia tanya kita punya bentuk graf tu senyum ataupun masam, dia tak bagi atas, tak bagi. Tiba-tiba dia bagi yang last ni je. Graf ni bentuk senyum ke masam? Kita tengok nilai A kita kat depan, iaitu negatif 2. A kita negatif 2. Jadi kalau dah A tu negatif, graf kita masam. Samalah dengan apa yang kita buat tadi. Boleh Okey. So, itu je lah.